Contoh kalau ada rakaman tu kita bagi link lah. Boleh bagi link ataupun you rakam saja. Sebab e-book kan dia boleh play juga. Dia dalam whatever bentuk e-book ni tak semestinya PDF. Dia banyak bentuk. Kan banyak bentuk boleh hantar. As long as dia boleh access. Dia boleh access. Contoh dulu masa saya sebelum Covid tu kan tak, kita belum lagi fokus banyak terhadap online tu kan. So masa itu kita manual, kita kena print out, hantar. Yalah semua kena print satu buku. Saya punya buku dekat 300 muka surat, 290 lebih muka surat. Dan saya sangat appreciate sebab facilities di Pisah ni sangat bagus. Saya pergi ke Quality pakai mesin photostat warna. Lepas tu I susun, bind, lepas tu kena hantar. Macam tu lah. So dulu hard copy. Tapi online juga kita kena ada macam borang ni kena isi online juga, masa tu ada juga. Tapi kita kena print out juga, find dalam e-book tu lah. Ada Google Drive kita dulu, kita pakai Google Drive ada. Okay, saya teruskan dengan ini. Saya nak tanya satu lagi. Boleh. Saya kurang jelas boleh. Untuk Arif, saya mohon untuk pembelajaran English bersuka. So dia less than 30% tu ni lah kan, online kan? Online? Less than 30% online lah. Ya, kalau bersemuka kurang 30 online. Jadi So 70% kena bersemuka lah. Tapi masa bersemuka itu perlu kita ambil gambar ke bukan atau bagaimana? Bersemuka perlu bukti semua perlu. Okey, faham. Bersemuka perlu. Okay, pelaksanaan. Okay, so inilah dia Arif. Dua kategori yang utama. Sebenarnya di bawah idola kan? Kan? Arif ini adalah di bawah idola. Semua tahu kan? Tahu. Semua tahu kan? Okey, so okeylah tu. So saya pun kaji ni. Okey, saya didapati idola ni ada 5 kategori. Kan? Ada ni apa? Ini dua ya. Yang di dalam Arif. Okey. Pembelajaran bersemuka dan teradun. Yang lain ni video, AI, video vision, TikTok tutor. Saya rasa ini lebih ramai peserta kan? Ini kurang kan? That's why CPP nak target ini push supaya masuk akri lah kan? So dia pun ambil itu sampel akri juga terus. Okey, so itu yang saya faham. Ini dua kategori bawah Arif. Tetapi di bawah akri immersive ni ada lagi satu kategori, itu nama Maya. So kita boleh masuk Maya terus. Tapi yang masuk Arif. Kalau nak Maya, siapa pembelajaran je lebih immersive tu lebih daripada 30%. 30% online. Itu masuk Maya. Nanti saya akan sharekan kriteria tu. Okay, so ini tadi saya terangkan. Okay, sekarang ni kita lihat. Boleh kita masuk akri? Boleh ya? Kena fahamkan ini. Okay, sebab kita ada peluang. Memang peluang banyak. Okay, nanti saya akan go straight pada dokumen ini. Ada slide dia. Dan ini adalah yang saya bandingkan tadi. Okay, Arif dan akri. As I said tadi, pengalaman di bawah akri ada satu kategori di bawah. Nama dia pengalaman pembelajaran imersif. Imersif ni ada 3. Imersif ni ada imersif, Maya, bersemuka, teradun. Arif pula pembelajaran imersif, bersemuka, teradun. Bersemuka dan Maya. Ini sama. Ini tak ada dalam Arif. Tak ada dalam Arif. So bolehlah kita terus masuk Maya sebab tak terikat pada Arif. Tak terikat pada Arif. So Arif tu dia perlu tafsir, kena tapis dari segi penyertaan di peringkat institusi kan, satu penyertaan ini, satu penyertaan ini. Kalau kita punya persyarat ada lagi yang buat kajian projek dia ada guna ini kaedah ni, bolehlah terus masuk akri. So I will share ini. Saya akan share seterusnya fokus pada kategori ini bagi ketiga. Okay?
Bukan tak ada. Teradun betul. Ya, teradun kan? Saya salah. Teradun. Sorry, teradun. Sorry, minta maaf. Saya punya keyboard ini salah. Okey, inilah dia. Maya teradun. Betul ni betul kan? Bersemuka. Saya akan share dokumen tersebut. Tak ada dalam slide lah. Saya akan share dokumen tersebut. Dokumen tu saya akan share pada semua. Okey. Lepas saya sebut ni, then kita pergi kategori lain. Peluang juga bagi kita. Saya cadang penyertaan pengajaran transformatif. Kaedah penyampaian, kaedah pengajaran pensyarah. Ini boleh masuk. Yang ini tak payah masuk lah, alternate susah sikit lah pentaksiran. Melainkan dia pakai penilaian. Dan juga program ini institusi yang masuk. Program kurikulum baru. Okay? Ini tak payah lihat. Kita tak payah lihat lah apa saja. Tapi kita lihat ni. Ini boleh masuk. Ini peluang kita. Pengajaran transformatif. Okay? Okay. So, sekarang saya lihat. Kita lihat. Dia punya. Okay. Saya say tadi, ini secara amanah. Ini secara amanah kategori akri. Okay? Seperti yang saya cakap tadi lah. Kan 4 kategori akri. Kan? Ini kita ada, Arif kita ada 2 ni. Arif kita ada 2 ni. Okay? Ini tak bersama. Selain ini, pengalaman pembelajaran imersif dan akri ada 3 juga. Okay? So, ini kita boleh masuk. Ini tak perlu. Susah sikit. Okay? Kita jangan kalau ambitious, okay? Ambitious. Okay, inilah dia penyertaan lah. Ada sijil, ada trofi. Okay, ada 3 lah. Masuk finalis dulu, lepas tu ketiga nak Johan. Okay, inilah dia hadiah dia 10,000, 5,000, 3,000. Okay. Nah, ini penyertaan dia, bilangan penyertaan. Okay, dari 2017 hingga 2024 semakin meningkat. Okay, penyertaan daripada 2018 200 penyertaan, lepas tu 2019 234, lepas tu turun sikit 2022 220. Kenapa akri 2024 tu turun jadi 1,008? Sebab dia hadkan penyertaan setiap institusi tu. Sebab tak adil. Satu institusi dia sapu nombor 1, 2. Macam tu lah. Dia syarat baru. Dan ni syarat umum lah. Syarat umum terbuka kepada semua institusi, IPTA, IPTS, universiti awam, swasta semua boleh masuk. College community, politeknik, ni ada kita. Okay. Penyertaan individu atau kumpulan boleh. Okay. Penyertaan secara ni individu atau kumpulan kepada semua ahli akademik, warga negara dan bukan warga negara. You see? Bukan dan bukan warga negara. As my team member lah from Australia tu lah, dia pun boleh. Yang berkhidmat secara tetap atau kontrak sebelum masa. So kalau tak kisah dia warga negara, bukan warga negara, dia sangat-sangat teliti, dia nak minta IC. Kalau bukan warga negara, dia nak minta pasport. Jadi kena dia nak verify ni. Okay, identity tu. Okay, so kena mengikut masalah penyertaan. Okay, ini 4 kategori seperti yang saya cakap tadi. Okay. Penganjur urus setiap ahli kecawatankuasa induk tidak boleh memohon atau menjadi ahli kumpulan yang mintai. Macam saya tak boleh masuk lagi kategori imersif maya. Tapi saya boleh masuk kategori lain. Tidak layak. Tetapi ini dihadkan macam untuk 2 tahun macam. I think so lah. Ada tempo dia dah tak boleh masuk tu. Semua pemenang ni. Ini AAN tahu kan, Anugerah Akademik Negara juga di bawah HCPT. Bagi kategori pengajaran tidak dibenarkan masuk untuk memohon atau menjadi ahli kumpulan yang menterai akri. Okey, tak boleh. Itulah hak dia. Semua pemenang akri terdahulu tidak dibenarkan memohon dalam kategori atau kategori yang sama. Okey. Walau bagaimana pun projek yang sama dibenarkan memohon dalam kategori yang lain. Okey. Ini kena tahu lah. Okey, permohonan terbuka ni soalan. Setiap pemohon kena isi maklumat lah dalam sistem online sepakat tu lah. Okay.
tidak dibenarkan untuk menggunakan bahan yang mempunyai hak cipta di dalam permohonan tanpa sebarang kenyataan dan merujuk kepada pencipta atau pelaku. Kena declare lah. Especially ada satu macam pengajaran transformatif yang menggunakan AI tu, kena declare kita guna AI apa. Tapi tak diamalkan. Pakai terus. KPT tidak bertanggungjawab di atas dakwaan terhadap sebarang pelanggaran berkaitan hak cipta. Okey. Pemohon semua permohonan perlu diteliti dan disahkan oleh IPT agar tiada unsur pelibatan jurnal pemangsa. Okey. So kena disahkan. So tahu sih ada proses tu untuk memohon tu. Puan Hani. Ya. Untuk permohonan akri ni dalam sistem SPAKA ni institusi kena daftar dulu. Tahu kan? Kena daftar dalam SPAKA dulu. Institusi like CLM lah. Dia adalah macam sekretariat. So pemohon dia masuk, lepas tu dia akan hantar kepada CL. CL kena mengesah. Selepas mengesah akan hantar kepada pengarah. So pengarah juga kena masuk sistem. Dia macam kita naik pangkat lah, betul tak? So dia akan sah situ. Pengarah dah sah, baru dia akan dihantar ke CPT. Apa ni? Urus setia CPT akan sahkan. Semua ni, setiap satu proses ni dia akan maklum pada pemohon. Dia dah sampai ke mana. Macam itulah. Nanti saya akan tunjukkan platform tu. So, untuk makluman nanti kena daftar dalam CL, kena daftar as sekretariat PISAS lah. Untuk yang ni pun nanti video ni kita akan plus kepada kita akan publikkan kepada PISAS semua. Jadi sebab apa? Sebab kita cuma boleh hantar satu dokumen saja yang kan tak daripada satu institusi satu dokumen saja kan. Mana tahu maya tu ramai orang berminat. Jadi kita terpaksa buat apa tu je. Betul. Macam tu. Betul. Satu je. Sebab akri belum berapa. Akri juga satu. Belum lagi saya tahu tahun ini. Nanti kita cek. Nanti saya tanya. Akri bulan 8. Kalau yang ni dah bulan 5. Jadi kalau kita boleh lepas habis ni kita plus kepada semua sampai yang nak ready. Kita buat selection ni bulan 8. Daripada yang ni lah. Itulah maksud dia di sini. Semua pemohon perlu diteliti, disahkan oleh IPT. Okey, dan juga setiap permohonan perlu diserahkan diteliti terdahulu oleh penyerah akri. CLS penyerah akri yang dilatih oleh IPT masing-masing lah. CLS di sini. So itu penting. Tapi for Arif ada macam tu tak? Tak ada. Tak ada eh? Ada. Kita buat selection juga sebenarnya. Okey. Kita buat selection juga. Lepas tu permohonan itu, aliran proses, proses tak ada. Tidak macam tu. Sebab itu melalui Terus hantar. Okey. So akri ada macam ni lah. Hanya pemohon yang disenarai pendek oleh jawatankuasa pemilik akri sahaja akan melalui sesi pitching. Itu final lah. Sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu, KPT bertindak berhak untuk menarik semula anugerah. Okey. Kalau akri bulan 8, pensyarah ada masa 2 bulan untuk ready kan. 2 bulan yang di semester tengah tu kan boleh sempat juga. Sempat lah. Bulan 5 so dia boleh maya ke inovatif ke transformatif ke apa dia boleh ready kan masa tu. Kita boleh bimbing. Ya. Okey. Okey. Lepas tu mana saya? Next. Okey. Ni. Keaslian keputusan muktamad. Okey, lampiran semua ni lah seperti yang kita kata tadi lah. Dalam borang SPAKA semua ni adalah okey, penyediaan dokumen dalam bentuk pemohon hanya dibenarkan menggunakan platform Google Drive untuk mengemukakan pembuktian dan tidak dibenarkan membuat pindaan kepada pembuktian selepas tarikh ditutup. Okey. So, kalau ada video perlu dimuat naik dalam YouTube, bagi link lah. Okey. Dan dikemuka dalam bentuk link. Okey. Dan e-book lah, seperti mana yang Puan Yati tanya tadi lah. Okay. Pautan Google Drive perlu diakses dalam bentuk public lah. Okay. Sekiranya pautan tidak dapat diakses, dokumen sukun juga tidak akan dinilai. Okay. Sometimes kita memang menghadapi masalah. Okay. Sampai mana tadi? Sini. Prosedur tata cara permohonan. Ini lah prosedur dia.
Setiap permohonan pentadbiran dia berlaku ada ketua institusi pengarah kita lah, okey. Dan perlu ditandatangan, okey, perlu tanda. Dulu pun macam tu, okey, pengarah kena tanda. Pemohon dibenarkan mengemukakan permohonan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dua-dua ni boleh, okey. So melalui sistem sepakat ni, saya tadi, okey, sepakat.moi. Nanti saya tunjukkan ada. Saya tak boleh masuk tapi ada menu. Menu pun saya share nanti, okey. Pemohon akri, ni dah tarik tutup dia lah, okey, tahun lepas, okey, tahun lepas. Syak pukul 5 dia akan kita tak boleh akses lagi, okey. Maklumat tambahan, satu kategori, satu permohonan, satu institusi, okey. Okey, setiap institusi perlu lantik penjara rasa CRM lah, okey. Jangan dipakai oleh ketua institusi. Sebab ni slide, so I kena scroll. Okey, itu je. Okey. Ini saya sudah sebut tadi lah. Saya rasa tak perlu saya cakap lah. Sebab dalam slide pun ada nanti. Inilah dia. Okay. So ini sudah. Okay. Saya nak terang tentang ini. Immersive dalam akri. Di mana dia ada dua kategori sama seperti dalam Arif. Inilah dia dokumen dia. Okay. Slide dia lah. Dokumen dia juga ada, okay, dalam bentuk PDF. Dan ini slide Jara Wara. Okay. Tak pandai sebut. Brochure saja. Ya. Roadshow. Ya. Okay. So, ini adalah untuk kategori pengajaran imersi secara umum dulu. Dia umum dulu. Lepas tu dia masuk tiga-tiga dibandingkan. Okay. Secara umum definisi maksud dia pembelajaran imersif, pengalaman pembelajaran imersif, maksud dia suasana pembelajaran bermakna yang lestari, iaitu pelajar terlibat secara aktif dan menghayati kandungan yang dipelajari dalam konteks keadaan sebenar. Okey? Okey. So penglibatan pelajar itu. Okey. Lepas tu objektifnya adalah untuk mengenal pasti memberi pengiktirafan serta berkongsi amalan terbaik pengalaman pembelajaran imersif untuk 3 kategori. Seperti yang saya katalah, cuma tahulah Maya, Blender dan bersemuka. So di sini kita lihat perbandingan 3 syarat ini. Okay? So di sini sama lah saya rasa, sama dengan akri. Tengok ni je. Okay? Tengok je. Maya adalah ni. Kalau pesara yang buat Maya, dia punya inovasi melibatkan virtual reality, augmented AR, mixed reality, virtual simulation, artificial intelligence assisted learning, AI, metaverse, platform metaverse, semua ini boleh masuk Maya. Inovasi dalam pendekatan dan pelaksanaan khusus akademik yang membekalkan pengalaman pembelajaran imersif Maya. Okay, that involve in di mana pertemuan SLT model berapa persen lah? 30 to 79. 70%. Ada 80% nanti. Saya ada tunjuk sini. Ni. Maya. Ni. 80%. Sekurang-kurangnya 80% waktu pembelajaran pelajar berlaku dalam bentuk Maya bagi hasil pembelajaran. 80%. Okay, this is Maya. Lepas itu teradun. Maya okey kan? Maya okey kan? Ni lah contoh Okey, kita lihat lepas tu teradun sama dengan Arif. Kalau Arif tak spesifik apa dia minta, kita tengok sini. Dia inovasi dan pendekatan dan pelaksanaan khusus akademik yang membekalkan pengalaman pembelajaran imersif teradun kepada pelajar yang menggabungkan pembelajaran dalam talian dan bersemuka. Okey, di mana? Sinilah dia sebut. Antara 30% hingga 79% SLT berlaku dalam bentuk micro. So jangan tulis 80%, tulis lebih 79 saja. Okay? Macam tu. Okay, contohnya kalau 40% bersemuka, maka 60% mestilah tanpa bersemuka. Kena ikut kriteria ini. Sebab ada calon dia salah masuk. Okay? Disqualified. Memang disqualified ada. So boleh pakai. Okay. Kaedah blended learning. Okay, pendekatan lah kita kata. Blended learning, classroom, hybrid, high flex classroom dengan mengintegrasikan teknologi dari mana-mana khusus dalam pembelajaran learning. I'm sure pesara sini sangat pandai sendiri. Semua benda betul pendekatan ini. Okay, so that is teradun. Okay, blended learning kan, hybrid. Inilah dia teradun. Okay, 30% hingga 79% SLT. Bersemuka maksud dia apa?
Bersemuka maksudnya inovasi dan pendidikan dan pelaksanaan khusus akademik yang mengekalkan pengalaman pembelajaran ini secara bersemuka, di mana bersemuka ini dia melibatkan berapa persen? Less than 30. More than 70% aktiviti berlaku dalam bentuk face to face. Kita kena 70% face to face. Pakai yang online tu kurang sikit. Kurang sikit. So, ni dah pendekatan contoh service based learning, community based learning, challenge based learning, book based learning, problem based, inquiry based learning, game based learning. Nanti mohon Arif rujuk ni lah supaya tak keliru. Saya di sini ke saya di sini. Nanti masuk Arif juga, saya nak masuk Darul ke bersemuka. Kan? Kat sini jelas lah dia ada. Kan? Okey ya? Boleh? Okey? Syarat. Okey, syarat dia ikut seperti syarat umum tadi yang saya sebut, dan pemohon juga perlu menyediakan satu e-book PDF yang mengandung maklumat permohonan dan bukti berkaitan dengan pembelajaran imersif tu. Okey? Cai, semuanya ada dalam notes yang send tu kan? Send kan? Belum lagi send. Semua belum Belum. Kalau nak senang, saya share Google Drive pun boleh. Lagi senang, tak payah nanti berat-berat WhatsApp. Betul tak? Banyak dokumen juga. I put in OneDrive, I open access pada semua. Okay? Semua ada. So inilah dia penyertaan di Pak aku oleh pengarah kita lah. Okay? Kena ditandatangan. Tetapi sekarang sepakat ni dia tak perlu tanda tangan sebab dia online. Tapi bila dah mohon dikira dah. Sebab dia sign kan, dia kena melalui ada proses pengarah, dia verify sahkan kan. Untuk depan tu yang macam kita punya naik duit kan. Ya. Masa kita PDF kan sekali masuk dengan ibu kita. So untuk ketiga-tiga kategori itu, inilah markah dia. Markah rubrik dia. Okay, untuk rational initiative 10%. Terangkan faktor yang mendorong dan objektif. The needs. Okay, objektif dia, masalah dia, cabaran dia, the needs tu. Okay, ni 10%. 10 markah. Lepas tu keterlibatan pelajar 30 markah. Okay. Yang seperti yang saya kata, bahagian mana yang keterlibatan pelajar tu? Bahagian E, bahagian F. Bahagian F. Pendekatan is E. So, apa yang kita jelaskan dalam borang permohonan sebenarnya telah dinilai dengan bukti-bukti yang lain. Okay. So, di keterlibatan pelajar, kelestarian impak pembelajaran pelajar 30% dan pendekatan 30%. So, kita akan nampak pelajar ni dah 60%. So, dia memang fokus kepada pengalaman pembelajaran pelajar. Untuk Arif ini. Akri dia 3 kategori. Maya juga macam tu. So, sebenarnya dalam rubrik dia ada lagi detail. Di bawah ni lihat apa, bawah ni lihat apa. Dia ada rubrik dia. Nanti saya boleh share. Tetapi rubrik dia dikemas kini, dimurnikan setiap tahun. So saya hanya boleh share yang tahun 2024 itulah. Okey. Itulah dia. So inilah senarai semak seperti mana yang saya cakap. Kita ada go through ni. Lebih kurang sama dengan orang Arif tu. Sama. Exactly sama. A, B, C, D, E, F, G tu sampai G tu. Sampai G tu. Ya. Ada bab G sampai. Susun semua ikut bab. Macam dulu saya juga lah. Bab. Sampai bab itu. Almost 300 muka surat. Lama you buat ni. Nanti saya share. It's okay. Lama you buat ni. Saya depression masa tu. Depression. Sebab nak kejar masa. Ni lah dia. Okay. Sorry. Kurang penyertaan. Okay, ni. Okay. Ni lah hadiah dia. Untuk imersif. Kategori imersif ni 10,000 kita ada harapan bisa. Boleh. Baiklah boleh. Yang ni kena letak depan ni. Memang Kalau hebat. tak ada 10,000 no. Okay, lepas tu Main je lah. okay kan imersif tu. Boleh ya? Imersif 3 imersif tu okey semua? Ni. Yang tadi ni. Okay, imersif. Boleh. Okay. Dan dokumen yang official untuk ni
dalam bentuk ni. Kau dapatkan Official ni, syarat, permohonan, serang semak. Di sini saya akan share juga. Bila dia tawaran dia ada bagi ni. Tadi tu slide, tapi benda yang sama. Benda yang sama saya akan share juga. Dia ada sebut apa dia nak, apa learning, apa base, work based learning, semua dia ada. Dan dia sebut di sini. Ni makan dia. Dokumen ni dah disampaikan dalam bentuk slide tadi ni lah. Okay, sorry, ini. Ini. Sekarang saya nak share ini. Kategori yang kedua. Pengajaran transformatif, di mana dia fokus pada kaedah pengajaran pensyarah, orang yang mengajar. So kita terus masuk sini Akrif sebab dia tak ada di bawah Arif. Okay, terus masuk sini. So saya cadangkan. Boleh, mesti boleh. Sini kita rawat pensyarah hebat-hebat. Okey. Okey. Lepas tu dia apa itu? Transformatif. Okey. Pengajaran transformatif memberi fokus pada transformasi kaedah pengajaran yang berjaya meningkatkan keterlibatan dan pencapaian pembelajar-pelajar. Transformasi kaedah pengajaran ini melibatkan pelaksanaan syarahan atau tanpa syarahan melalui pendekatan pembelajaran aktif learning. Kaedah yang digunakan dapat mencapai sekurang-kurangnya satu learning outcome. Okey, semacam mana dia transform pengajaran, transformasi pengajaran yang baru, cara yang baru. Okey, cara yang baru. Okey. So, lepas tu objektif anugerah ini bertujuan untuk mengenal pasti kaedah pengajaran syarahan atau tanpa syarahan, dan online jugalah boleh. Okey, sebab tanpa syarahan yang telah berjaya mentransformasikan pelaksanaan sesuatu khusus secara efektif terutama ke atas keterlibatan dan pembelajaran aktif pelajar. Okey, syarat dia penyertaan individu atau kumpulan, satu permohonan satu untuk kategori ni lah, setiap satu institusi lah. Okey, ini wajib kemuka satu video. Okey, satu video. Okey, okey, 3 minit saja menerangkan kaedah pengajaran masing-masing. Dia lain daripada yang tadi itu. Dia ada syarat yang lain. Pemohon adalah bertanggungjawab untuk memastikan keaslian permohonan dengan declare terhadap sebarang penggunaan AI. Teknologi kecerdasan buatan generatif itu AI kan? So kena declare pakai mana satu AI tools declare. Tapi dia tak tolak makan. Dia ada sebut dalam roadshow tu, dia ada sebut tak tolak makan. Tapi kita jujur lah kita pakai. Pemohon juga perlu menyediakan satu e-book juga. Saya video kena e-book yang mengandungi maklumat permohonan dan bukti berkaitan dengan pengajaran transformatif. Bukti yang disediakan dalam bentuk ada dibuka, boleh akses pada awam lah, itu tujuan penilaian. Okay? Dan perlu disahkan oleh kita pencerah, chancellor semua tu lah. Okay? Ini kriteria dia lain sikit, tengok markah dia lain sikit. Rasional 10 markah. Okay? Apakah isu permasalahan utama yang menggerakkan transformasi kaedah pengajaran itu? Okay? Yang kedua, kaedah pengajaran itu 40 markah. Okay? Kaedah pengajaran yang tepat, transform, okay? Pembelajaran pelajar, okay? 40%. Lepas tu keterlibatan pelajar another 20%. So di sini kita nampak keterlibatan pelajar ni sikit makan sebab dia fokus kategori ni fokus pada lecture 40%, keputusanan dan impak 30%. Ini juga penting. So ini dengan ini dah 70%. So bila kita mohon, kita kena highlight, stresskan bahagian ni. Dia nak tu lah, jangan salah tafsir. Kalau masuk ini transformatif, pengajaran transformatif, jangan highlight banyak-banyak. Belajar punya bahagian. Ingat lihat pensyarah punya. Ya. Terakhir kalau yang ni macam kategori pensyarah. Ya. Kalau I minat yang akri tu yang ini akri ada imersif tadi. Maya tu itu kategori pembelajaran imersif. Pembelajaran is pelajar ni kategori apa? Kategori ini adalah pengajaran transformatif. Lain pula. Dia ada 4. Tadi saya kata ada 4. Sekali lagi ya. saya ambil 2, lepas tu jadi 4. Ada orang dia keliru. Tak apa, saya tunjuk sekali lagi. Ini bahagian akri. Ini akri. Ini akri, dia ada 4 kategori. Sorry ya, akri ni ada 4 kategori. Sini. Tak apa. Sini. Kan? Ini akri. Ada 4 kategori. Tadi
Dah selesai dah. Imersif. Yang ni yang banyak Imersif student. tu ada maya bersemuka terada. Ini yang banyak student kan? Student. Yang Pembelajaran student. Yang lecturer tu Sekarang di sini pengajaran. pengajaran transformatif. Ya. Sekarang kita berada di sini. Boleh? Oh, okey. Boleh ya? So, kita kita target 2 ni. Okey? Ini nantilah bila ada